Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Syakban 21 Mac. Bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Penghuni rumah anak yatim maut dibelasah. Juga pesawat China Eastern terhempas. Nasib 132 penumpang belum diketahui. Empat maut dalam kemalangan melibatkan dua buah kenderaan di kilometer 58.2 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Pendang awal pagi tadi. Kejadian jam 2 pagi itu turut mengakibatkan pemandu kereta Nissan Almera rentung selepas kereta dipandunya terbakar. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Sayani Saidun berkata, sebaik tiba api sedang marak dan cubaan untuk menyelamatkan pemandu kenderaan Nissan itu gagal ekoran terperangkap di tempat duduk. Bagaimanapun mangsa berjaya dikeluarkan selepas api dapat dipadamkan sepenuhnya kira-kira jam 2.56 pagi. Sementara itu, mangsa pertama di dalam kereta Proton Wira yang terbalik itu berjaya dikeluarkan pada jam 4.07 pagi. Bagi mengeluarkan mangsa kedua dan ketiga, bomba terpaksa memotong pintu kenderaan kerana kedua-duanya terperangkap di tempat duduk masing-masing. Identiti tiga mangsa dalam kereta Proton Wira itu dikenal pasti sebagai Syahrin Hafi Omar, 49 tahun dan isterinya Arni, 52 tahun dan penumpang yang juga pekerja mereka Muhammad Syafiq Kasim, 26 tahun. Identiti mangsa yang rentung dikenal pasti sebagai Muhammad Syahrul Nizam Senafi, 20 tahun dari Mergong Alursta. Mayat kesemua mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat. Seorang penghuni sebuah rumah anak yatim maut dibelasah rakannya di sebuah kompleks rumah anak yatim dan miskin di Kuantan. Mangsa Muhammad Hafdan Kurbani Azhar, 11 tahun yang merupakan murid Sekolah Kebangsaan Sungai Soi, dipercayai disepak, dicekik dan dihempas ke lantai sehingga tidak sedarkan diri hanya kerana disyaki mengambil duit RM4. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, siasatan awal mendapati mangsa telah dibawa 3 pelajar lain yang merupakan penghuni asrama berkenaan dalam keadaan tidak sedarkan diri ke rumah penyelia asrama. Penyelia asrama yang mengesyaki mangsa mengalami sawan membawa mangsa ke hospital untuk mendapatkan rawatan sebelum mangsa disahkan meninggal dunia dan pengadu membuat laporan polis untuk tindakan lanjut. Seorang pelajar berumur 16 tahun ditahan reman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Wan Muhammad Zahari berkata mayat mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan untuk bedah siasat dan siasatan dilakukan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kenaikan harga barang asas sejak kebelakangan ini antaranya ayam dan tepung gandum menjadikan peniaga makanan tidak mempunyai pilihan selain menaikkan sedikit harga makanan di bazar Ramadan bulan depan. Meskipun dilema dengan risiko kehilangan pelanggan, namun mereka perlu berbuat demikian bagi mendapatkan semula modal. Luahan itu disuarakan peniaga pasar malam Nuriah Fakimin yang telah berniaga sejak tahun 1983. Jelasnya jika dahulu isu kenaikan harga barang jarang-jarang berlaku, tapi sejak akhir-akhir ini situasi itu semakin menjadi-jadi, lebih-lebih lagi menjelang musim perayaan. Selain kenaikan harga tepung, bekalan minyak masak paket juga sukar diperoleh. Teruk sangat dah letih dah barang mikir lama naik, tak ada yang turun pun. Kan dek? Itulah makcik pun tak faham lah macam mana ni. Dulu tak macam ni, sekarang ni barang mikir lama naik, jadi kami pun tak boleh buat apa. Nipis sangat sekarang, tak ada untung sekarang. Ni tepung naik, minyak semua sekali naik. Macam mana kita orang nak berniaga ni? Kan? Lepas tu nak bagi gaji diorang, makcik pun tak dapat gaji. Habis macam mana ni? Baru-baru ini harga tepung dilapor meningkat sehingga ia dijual pada harga RM3.40 sekilogram. Sementara itu bagi peniaga murtabak pula, dia tidak sampai hati untuk menaikkan harga murtabak. Namun demi keuntungan yang tidak seberapa, dia terpaksa membuat keputusan itu. Memang susah lah. Sebab periuk nasi kita daripada murtabak kan. Jadi lagi pun murtabak ni dibutuhkan juga bulan puasa kan. Dicari. Terpaksa lah. Sebab kita nak hidup juga, nak makan. Jadi dengan keterpaksaan.
Dalam pada itu, ada juga peniaga yang takut untuk menaikkan harga makanan kerana mereka hanya peniaga di tepi jalan dan bukan berstatus restoran. Bagi kami terpaksa naikkan harga sikit lah untuk menampung kos kami. Nak naik pun kita orang kat gerai kan. If naik lebih sikit, they gonna say mahal. Betul. So, but kita orang have no choice. Sometimes if like sikit-sikit sustain lah. But kalau banyak sangat tu kena naikkan juga. Kami terpaksa naikkan lah harga. Kalau tak boleh survive juga lah. Justru mereka berharap agar pihak yang berkenaan dapat memantau kawalan harga barangan apabila musim Ramadan dan Aidilfitri yang akan datang. Sebelum ini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi menegaskan peniaga yang menaikkan harga tepung tidak bersubsidi tanpa mematuhi perundangan pencatutan boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Seorang wanita warga emas kerugian 3.9 juta ringgit gara-gara menjadi mangsa love scam selepas terpedaya dengan janji manis seorang lelaki dari Korea yang kononnya mahu menjaganya sehingga akhir hayat. Mangsa berusia 63 tahun itu turut terpengaruh dengan tawaran projek perniagaan membabitkan aktiviti pelantar minyak daripada suspek. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zin berkata mangsa berkenalan dengan lelaki berkenaan di Instagram yang mendakwa berasal dari Korea dan bekerja di pelantar minyak pada Disember tahun lepas. Mangsa kemudian menjalinkan hubungan dengan suspek sebelum menyedari telah menjadi mangsa penipuan selepas curiga dengan gambar lelaki yang dilihatnya di internet. Beliau telah melakukan sebanyak 184 kali bank transfer dalam pelbagai jumlah. So, dengan menggunakan 19 akaun bank, jumlah yang kita dapat kesan melalui transfer itu paling rendah adalah 9,000 dan paling tinggi 50,000. Mangsa tidak pernah berjumpa dengan suspek secara bersemuka, sebaliknya hanya berhubung melalui Instagram dan WhatsApp sahaja. Ini adalah gambar yang telah digunakan untuk menipu wanita tersebut. Lelakinya seperti biasa adalah seorang lelaki yang muda, handsome dan sebagainya, dan mempunyai kerjaya yang begitu stabil. Tetapi apabila kita semak dan kita lihat gambar yang telah edit ini, sebenarnya gambarnya mungkin datang daripada yang ini. Tambah beliau, penjenayah menyasarkan mangsa tanpa mengira faktor usia dan latar belakang. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang di Georgetown hari ini. Adegan keterlaluan dalam sesebuah drama atau filem Malaysia tidak wajar dilakonkan meskipun ada penggiat seni yang berhasrat untuk membawa karyanya ke peringkat universal. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata dengan Islam sebagai agama rasmi di negara ini, sudah tentu adegan sedemikian bercanggah dengan Islam serta menyimpang daripada budaya ketimuran. Walau kita ingin untuk filem-filem kita ni nak kita universalize dia, tapi dia tak sesuai untuk peringkat kita di Malaysia ini kerana budaya ketimuran dan juga masyarakat Islam ni tak boleh adegan seperti itu dan tak sepatutnya berlaku adegan seperti itu. Jadi kita mengharapkan kepada penerbit, pengarah filem dan juga pemain industri hiburan ni semua perlu alert dengan perkara-perkara seperti ini. Datuk Ahmad Marzuq berkata walaupun tindakan selanjutnya terletak di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, namun ia perlu dibangkitkan supaya ada garis panduan dan penyelesaian disebabkan sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Menurutnya lagi, isu sama ada ia disiarkan dalam bulan Ramadan atau bukan, ia tidak sepatutnya timbul kerana sudah ada garis panduan yang jelas. Adegan sebegitu tidak dibenarkan sama sekali tanpa mengira masa dalam penyiaran negara kita. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai video yang diwarnai seorang pelakon tempatan di laman sosial Instagramnya yang memaparkan babak panas dipercayai adegan dalam sebuah drama yang bakal disiarkan. Terdahulu, beliau hadir dalam kejohanan muatai kebangsaan di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan, Pengkalan Cepa, Kota Baru.
Sementara itu, mengulas isu sama, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof, menentang keras penyiaran drama mempamerkan aksi tidak bermoral yang melampaui batas serta bertentangan dengan norma masyarakat dan hukum syarak. Jelas Datuk Hakimah drama seumpama itu tidak wajar disiarkan pada bila-bila masa apatah lagi di bulan Ramadan. Tambah beliau, JAKIM telah menyatakan pendirian dan pandangan mengenai isu ini kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Dalam Negeri dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia supaya tindakan tegas dapat diambil segera. Dalam pada itu, JAKIM menggesa semua pihak sama ada stesen penyiaran, penerbit, penulis skrip dan pelakon agar lebih cakna dan mengelakkan isu-isu seumpama ini kerana ia akan menyerap masuk ke dalam jiwa masyarakat. JAKIM juga katanya tidak akan berkompromi dengan isu-isu seumpama ini dan akan sentiasa bersama dengan semua pihak berkuasa berkenaan bagi memantau dan mengambil tindakan sewajarnya agar ia tidak berulang. Malaysia memohon pertimbangan Arab Saudi untuk membenarkan sebanyak mungkin jemaah negara menunaikan haji tahun ini mengikut jumlah kuota yang diberikan sebelum ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata pihaknya bagaimanapun memahami sebarang keputusan yang akan diambil oleh Arab Saudi dengan mengambil kira situasi semasa. Datuk Idris menerusi hantaran di Facebooknya berkata Malaysia telah membuat persediaan yang rapi dan teliti bagi mempersiapkan rakyat Malaysia dari aspek pengetahuan dan kesihatan diri untuk menunaikan haji pada tahun ini. Malaysia juga akan memastikan ibadat haji jemaah Malaysia akan dilaksanakan dengan teratur dan mematuhi sepenuhnya protokol kesihatan serta prosedur operasi standard SOP berkaitan operasi haji yang akan ditetapkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi pada tahun ini. Beliau semalam telah bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fawaan Ar-Rabiah atas jemputan menghadiri persidangan dan pameran haji dan umrah di Jeddah. Sementara itu, Datuk Idris memaklumkan Arab Saudi memuji pengurusan tabung haji Malaysia dalam menguruskan haji sebelum ini dan Malaysia diharap dapat menjadi contoh dan ikutan kepada negara-negara lain. Semua masjid dan surau rasmi di Perlis dibenarkan merapatkan saf tanpa penjarakan fizikal bermula 1 April ini. Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail bertitah langkah berkenaan diambil selaras dengan permulaan fasa peralihan endemik di seluruh negara pada tarikh berkenaan. Baginda bertitah semua individu termasuk kanak-kanak dibenarkan hadir untuk menunaikan solat dan menyertai aktiviti pengimarahan tanpa terikat dengan status vaksinasi. Bagaimanapun pegawai masjid bertugas dan jemaah masjid kekal dilarang hadir ke masjid sekiranya mereka berstatus PUI, PUS dan mereka yang memiliki risiko untuk dijangkiti. Baginda yang juga yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis turut bertitah bahawa golongan individu yang mempunyai gejala tidak dibenarkan hadir ke masjid. Selain itu, semua aktiviti pengimarahan seperti kuliah, ceramah termasuk jamuan adalah dibenarkan dengan pematuhan SOP kesihatan dan keselamatan. Malah aktiviti sosial lain seperti perkahwinan, jamuan, gotong royong, majlis berbuka puasa, iktikaf dan sebagainya turut dibenarkan. Feri lebih muatan berlanggar dengan kapal pesawat China Eastern yang membawa 132 penumpang dilaporkan terhempas di barat daya China hari ini. Bagaimanapun, sehingga kini nasib mangsa belum diketahui. Pesawat Boeing 737-800 berusia 6 tahun itu terhempas di kawasan luar bandar berhampiran bandar Wuzhou, wilayah Guangxi dan ia telah menyebabkan kebakaran besar. Pesawat berkenaan dilapor membawa 123 penumpang dan 10 anak kapal. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kejadian. Media tempatan melaporkan pesawat China Eastern MU-5735 tidak tiba di destinasi yang dijadualkan di Guangzhou selepas berlepas dari Kunming kira-kira 1:11 petang waktu tempatan. Berdasarkan maklumat flight radar, pesawat itu dikesan hilang dari radar sejam selepas berlepas kira-kira jam 2:22 petang. Pesawat terbabit sepatutnya tiba di Guangzhou pada jam 3:05 petang. Sehingga kini tiada maklum balas daripada China Eastern ketika dihubungi AFP.
Sekurang-kurang 6 orang mati lemas manakala puluhan lagi masih hilang selepas feri kecil yang dinaiki mereka karam. Ia selepas feri yang syarat dengan penumpang itu dilaporkan berlanggar dengan kapal kargo di Sungai Shitalaksha, Bangladesh. Setakat ini mangsa maut termasuk 3 wanita dan 2 kanak-kanak. Feri itu dilaporkan berlepas dari Narayanganj menuju Munshiganj. Difahamkan lebih 60 orang menaiki feri MV Afsaruddin sebelum berlanggar dengan kapal kargo MV Ruposhi 9. Menurut pihak berkuasa, sekitar 22 mangsa berjaya menyelamatkan diri dengan berenang ke daratan. Ratusan orang berkumpul di sepanjang Sungai Terbabit bagi menyaksikan operasi menyelamat mangsa yang masih belum ditemui. Kemalangan feri di Bangladesh merupakan insiden biasa kerana negara itu mempunyai jaringan laluan air yang luas dan 30% rakyatnya menggunakan laluan itu namun tidak mempunyai piawaian keselamatan yang baik. Sementara itu di Belgium, sebuah kereta yang dipandu laju telah merempuh sekumpulan orang ramai yang menyertai satu karnival di selatan negara itu. Insiden itu menyebabkan 6 maut manakala 26 lagi cedera dengan 10 daripadanya parah. Kejadian berlaku di Strapi Braconi sekitar jam 5 pagi waktu tempatan ketika kesemua mangsa dalam persediaan menyertai perarakan sempena Karnival Belgium. Datuk Bandar La Louvière, Jacques Gaubert memaklumkan ketika kejadian sekitar 150 hingga 200 orang sedang berkumpul di lokasi kejadian bagi memulakan perarakan tahunan itu sebelum dirempuh kereta terbabit. Selepas melanggar mangsa, kenderaan itu dilaporkan meneruskan perjalanan mereka. Menurut saksi, ada mangsa diseret sehingga 100 meter akibat rempuhan kuat berkenaan. Sementara itu, menurut Timbalan Pendakwa Raya, Damion Fahayan dalam sidang medianya, 2 suspek yang telah ditahan berusia 30 dan 32 tahun merupakan penduduk tempatan dan tiada jenayah lampau. Dan dalam siasatan pihaknya, setakat ini serangan terbabit tiada unsur pengganas. 2.7 juta pelajar hadir sesi persekolahan bersemuka. Dan Zainab bintu Khuzaimah ini, Masya Allah, daripada kecil lagi terkenal dengan perawakan dia yang lemah lembut. Dia suka sangat bantu orang. Kalau dia nak digelar sebagai Ummul Masakin, kalau dia tak kenal orang miskin, tak layaklah dia digelar sebagai Ummul Masakin. Sehingga kan sifat-sifat Zainab bintu Khuzaimah ini diabadikan oleh penyair-penyair Arab. Sayyidina Hasan menyatakan, saya telah menghafal daripada Nabi SAW satu hadis bahawa Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu dan ambillah perkara yang tidak meragukan kamu. Maksudnya, Nabi SAW menuntut agar umatnya mengambil perkara yang diyakini halal serta meninggalkan perkara yang diragui kehalalannya. Ingatlah peluang terakhir anda sebelum anda disingkirkan. Bila yang mana ni? Tolong. Motor dia boleh try. Tolong. Mari. Cepat. Keluarkan segala api, nyalakan api. Go and go. Hanya satu juara yang kami cari. Gantung, tak bertali. Suami, abai nafkah, sesuka hati. Temui saya, Nurul Fazilah Kamaluddin, dalam Bicara Fal Syariah setiap hari Isnin jam 9.30 malam. Alhamdulillah bertemu lagi. Berehat seketika dari kesibukan rutin harian sambil mensyukuri keunikan Malaysia. Kunjungi dan terokailah tempat-tempat menarik dalam negara yang mampu memberi kedamaian, ketenangan dan pengalaman baru yang berbeza bersama keluarga tercinta. Jangan lupa patuhilah SOP ketika melancong. Jom cuti-cuti Malaysia, segalanya ada di sini. Malaysia kaya dengan kepelbagaian kaum, seni dan budaya. Keindahan alam semula jadi, khazanah warisan alam, pulau dan pantai serta keenakan makanannya. Semuanya ada di sini.
Jom kita cuti-cuti Malaysia. Mempesona. Cuti-cuti Malaysia. Golongan muda perlu dibimbing agar memahami erti dan amalan demokrasi yang sihat lagi membina. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah keputusan menurunkan had usia layak mengundi kepada 18 tahun secara automatik bukan sahaja memberi hak kepada golongan remaja, malah ia dilihat sebagai satu peluang yang memberikan kuasa lebih besar untuk memilih kerajaan yang bakal mencorakkan negara. Titah Sultan Nazrin, lebih 7 juta orang dijangka berdaftar secara automatik sebagai pengundi baharu dalam pilihan raya umum ke-15. Angka tersebut menjadikan jumlah pengundi meningkat lebih 50% daripada daftar pemilih semasa pilihan raya umum ke-14. Anak muda perlu dibimbing untuk memiliki jati diri dan nilai-nilai moral yang betul, berpaksikan undang-undang, menolak rasuah dan sogokan, memiliki kematangan menilai antara yang makruf dengan yang munkar, arif membezakan antara fakta dengan fitnah, bijaksana mengenali antara permata dengan kaca. Sultan Perak bertitah, anak muda perlu diberikan pendedahan dan pengetahuan mengenai elemen kenegaraan dan tata negara. Tambah baginda, perkara yang menjadi pertimbangan ketika menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi adalah pemikiran yang rasional, berteraskan fakta dan bukannya berasaskan sentimen serta emosi. Sultan Nazrin dalam padi itu turut mengingatkan peranan semua pihak, terutama ahli politik, agar tidak menjadikan pilihan raya medan pencetus yang boleh menggugat kestabilan negara dan menjejaskan keharmonian sejagat. Baginda bertitah sempena pelancaran buku pilihan raya demokrasi Malaysia Tanding, Pilih, Menang, Tadbir di Ibu Negara. Buku setebal 760 muka surat terbitan Universiti Malaya itu merupakan hasil karya bersama Tan Sri Ebi Rashid Ebi Rahman dan Dr. G. Manimaran. Sesi persekolahan dan pembelajaran secara bersemuka bagi kalender akademik 2022-2023 hari ini bermula lancar dengan lebih 2.7 juta murid hadir ke sekolah. Dengan mengambil kira situasi semasa ketika ini, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzie Majidin berkata kehadiran pada hari pertama adalah cukup baik termasuk daripada kalangan murid tahun 1 yang merekodkan seramai 442,828 orang. Alhamdulillah jika kita lihat kehadiran untuk murid tahun 1 yang baru hadir pertama kali secara bersemuka pada pagi ini, pertama kali hadir ke sekolah, kehadiran adalah pada tahap yang baik. Di sekolah ini tadi saya maklumkan GSK Syed Idrus, kehadiran murid adalah sekitar melebihi 90%. Jadi secara umumnya kita lihat bahawa ibu bapa bersedia untuk menghantar anak-anak mereka, namun pada masa yang sama semua antara kita ingin melihat agar segala SOP itu dapat dipatuhi dengan baik supaya sesi persekolahan ini terus berlangsung dalam keadaan yang selamat dan teratur. Selain pelajar sekolah rendah, 30,853 pelajar College Vocational turut memulakan sesi persekolahan hari ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau pengoperasian hari pertama sekolah di Sekolah Kebangsaan Syed Idrus, Kampung Kuang Hilir, Cemur, Ipoh hari ini. Berdasarkan tinjauan di beberapa buah sekolah di daerah Ipoh pagi tadi juga mendapati ibu bapa bersedia menghantar anak ke sekolah meskipun terdapat kalangan murid yang belum menerima vaksin. Mengulas lanjut katanya, setakat ini kadar vaksinasi dalam kalangan pelajar sekolah rendah masih kurang memberansangkan di mana hanya 35% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun mendapatkan vaksin. Program latihan kemahiran teknikal dan vocational TVET Junior akan diperkenalkan secara berperingkat mulai tahun ini. Sebagai permulaan, seramai 5,000 pelajar berusia antara 12 hingga 16 tahun disasarkan untuk mengikuti kursus asas jangka pendek yang ditawarkan di 231 giat mara di seluruh negara.
Bidang kursus yang ditawarkan kepada TVET Junior ni adalah yang berkaitan dengan seperti pertama simple pengetahuan mengenai dengan elektrik, repair ni lah, pendawaian kecil-kecil yang very simple kat rumah tu. Yang keduanya maiki basikal. Dia maiki basikal, very simple basikal. Dan dia ada juga masakan kan, yang buat kek. Kemudian dia ada simple jahitan. Katanya seramai 55 pelajar menyertai kursus latihan asas TVET di Giat Mara Padang Terap selama 5 hari selepas ia dilancarkan pada 13 Mac lalu. Mengulas lanjut, Datuk Mahzir berkata pihaknya sangat berharap menerusi program itu ia akan menarik lebih ramai pelajar untuk mengikuti program TVET sehingga peringkat tertinggi bagi memenuhi permintaan industri. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program walkabout dan penyampaian sijil TVET Junior di Padang Terap di Giat Mara Padang Terap hari ini. Bagi mengurangkan jurang ketidakpadanan pekerjaan dengan kelayakan pencari kerja, pihak industri diseru untuk melaksanakan strategi pengambilan pekerja yang lebih baik dengan mengambil kira perubahan sosial termasuk suasana pekerjaan yang lebih fleksibel agar padanan yang lebih baik dapat diwujudkan. Majikan juga perlu lebih kreatif dalam memberi jaminan pekerjaan yang baik kepada para pekerja supaya mereka kekal bersama majikan tersebut. Sekian Berita Al-Hijrah. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.